Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi bersama Ustazah. Okey, untuk subjek pendidikan Islam bidang Al-Quran, iaitu untuk unit 9 di bawah tajuk bacaan bertanda alif yang atasnya ada bertanda bulat dan yang bertanda bulat sahaja, iaitu bulat yang tegak dan juga bulat yang serong, bersama saya Ustazah In. Okey, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, jom sama-sama kita tadah tangan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Hari ini objektif pembelajaran kita ialah Ustazah nak anak-anak murid Ustazah dapat yang pertama membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan alif ketika wasal dan wakaf dengan betul dan bertajwid. Kemudian yang kedua, murid boleh membanding beza bacaan alif ketika wasal dan alif ketika wakaf dengan betul dan bertajwid. Manakala yang ketiga pula ialah membezakan bacaan kalimah dan potongan ayat yang terdapat tanda bulat serong, iaitu bagi huruf alif, waw dan ya, dan tanda bulat bujur tinggi, iaitu pada alif, seperti yang Ustazah paparkan ini. Baiklah, anak-anak boleh rujuk pada buku teks Pendidikan Islam tahun 1, muka surat 31 hingga 33. Okey, ini ialah buku teks Pendidikan Islam kita. Untuk muka surat 31 adalah seperti ini. Kemudian 32 dan seterusnya muka surat 33. Okey, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini tanpa kita buang masa. Okey, baiklah. Jom kita lihat pada bacaan bertanda bulat tinggi dulu, iaitu alif yang ada bulat tinggi di atasnya. Okey, ia dibaca dengan dua cara. Okey, di dalam Al-Quran ditulis seperti ini dan dibaca seperti ini. Okey, ketika wasal, iaitu ketika bersambung, ia dibaca pendek. Okey, contohnya lakinna huwa. Okey, ni lakinna huwa. Dan ketika wakaf, iaitu ketika kita berhenti, ia dibaca panjang dengan dua harakat. Okey, cuba lihat ini. Lakinna. Okey, baiklah. Okey, jom kita lihat contoh-contoh di dalam kalimah-kalimah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Okey, cuba kita lihat ini. Wa ata'na rasulah. Ini kalau kita berhenti. Ia dibaca dengan panjang dua harakat. Okey. Dan jika kita baca sambung, dibaca seperti wa ata'na rasulah wa qalu. Okey, ia dibaca sambung. Okey, dan dibaca dengan kadar yang pendek. Kemudian kita lihat pada ayat ini. Billahizununa. Okey, dan apabila kita sambung dengan sebelahnya,
billahi zununa hunalika. Ada beza kan? Okey, kemudian kita lihat pada contoh yang ketiga, iaitu kanat qawarira. Okey, apabila kita sambungkan, ia seperti ini. Kanat qawarira. Ya, pendek sahaja. Okey. Kemudian kita lihat pada ini pula. Wala ana abidun. Dia dibaca pendek ketika wasal. Okey. Boleh nampak kan dekat sini cara bacaan alif yang bertanda bulat tinggi. Okey. Jom kita lihat pada paparan seterusnya. Sekarang, jom kita lihat pada bacaan bertanda bulat serong bagi huruf alif, huruf ya dan juga huruf waw. Okey, jom kita perhatikan satu persatu bagi huruf-huruf ini. Okey, jom kita lihat pada huruf alif dahulu. Okey. Di dalam Al-Quran, huruf alif ditulis seperti ini dan kita baca seperti ini. Okey. Kita lihat ini dulu. Utu. Okay, sama kan? Utu. Ni dalam Al-Quran ditulis seperti ini. Ada alif yang bertanda mati serong di atasnya. Dibaca seperti watawasaw. Nampak kan di situ? Di mana huruf alif yang bertanda bulat serong tidak memberikan kesan kepada bacaan. Okey, tidak beri apa-apa pun. Okey, ni pula ditulis dalam Al-Quran seperti ini dan dibaca mi'ata. Maksudnya kita tak panjangkan pun alif ni. Seolah-olah ia tiada. Dia tidak memberi kesan apa-apa pun. Okey, jom kita lihat contoh bagi bacaan ini. Okey. Okey, ini dia contoh-contoh bagi bacaan alif bulat serong. Okey, kita lihat yang pertama. Amanu wa amilu. Okey, ikut ustazah baca sama-sama ya. Okey, ni makasabu. Kita tak bunyikan pun alif ini. Seolah-olah ia tiada. Okey. Okey, ni pula falya'budu rabbah. Ni yatlu suhufan yu'minu bihadza wa zulzilu zilzala aw la'azbahanna yaghlibu mi'atain. Ini pula li syai'in inni kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa arsalnahu ila mi'ati alfin. Okey, itulah dia contoh-contoh kalimah untuk bacaan alif bulat serong. Okey, ia tidak memberi kesan pun pada kalimah tersebut. Baiklah, jom kita lihat pada huruf ya pula. Okey. Di dalam Al-Quran ditulis seperti ini dan ia dibaca seperti ini. Contoh di sini adalah bi'aidin dan dibaca bi'aidin. Kiranya ya yang bertanda bulat serong ini tidak memberi apa-apa kesan pun pada bacaan ini. Okey, maksudnya ia tidak ada pun di situ masa dibaca. Okey, kemudian pada kalimah ini dan dibaca
seperti ini. Wa malaihi. Nampak kan di sini? Ya ni kita tak panjangkan pun dua harakat. Bermaksud ia tidak memberi kesan apa-apa pun pada kalimah itu. Ini adalah khas untuk ya yang bertanda bulat, yang di atasnya bertanda bulat serong. Okay, jom kita lihat pada contoh-contoh kalimah di dalam Al-Quran untuk ya bulat serong. Okay, yang pertama kita lihat ini. Okay, afa immata. Okay, kemudian min naba'il mursalin. Kita tak ada bunyi pun ia ini. Okay, wa malaihim ayyaftinahum. Kita tak baca panjang pun, seolah-olah ia tiada. Okay, ni pula banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Okey, di sini nyatakan bahawa kita tidak baca dia dengan kadar yang panjang. Maksudnya ia seolah-olah tidak wujud. Okey. Okey, jom kita lihat pada huruf seterusnya. Baiklah, jom kita lihat pada huruf waw pula. Di dalam Al-Quran, ia ditulis seperti ini, iaitu macam ni. Dan ia dibaca seperti ulaika. Maksudnya, waw di sini tidak memberi kesan apa-apa pun pada bacaan tersebut. Okey, baiklah. Jom kita lihat contoh kalimah bagi huruf waw yang bertanda bulat serong. Okey, kita lihat yang atas ni dulu, iaitu sa'urikum daral fasiqin. Okey, kemudian seterusnya yang ini pula illa ulul albab. Okey, kemudian yang ini dzalika faulaika humul adun. Kemudian yang ini ulaika hum khairul bariyah. Okey, nampak kan di situ waw tu tidak panjang pun. Maksudnya dia tidak memberi kesan apa-apa pun pada bacaan kita. Okey, sekarang anak-anak dah boleh bezakan apabila kita berjumpa dengan waw, ya dan alif yang bertanda bulat serong di atasnya. Okey. Okey, baiklah, tibalah masanya untuk kita buat latihan sama-sama pada pelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey, jom kita buka buku aktiviti pada muka surat 31. Ini ialah muka surat 31. Di dalam muka surat ini, ia menyatakan bahawa warnakan cara bacaan alif yang bertanda bulat bujur di atasnya. Okey, jom kita lihat nombor 1 dahulu. Ia dibaca seperti lakinnahu wallah. Dia suruh kita cari wasal. Okey, apabila wasal, bacaan dia adalah bacaan pendek ke ataupun panjang dua harakat. Jom kita lihat keyword. Okey, ketika wasal ia dibaca pendek dan ketika wakaf panjang dua harakat. Jadi bagaimana ia dibaca? Ia dibaca seperti lakinnahu wallah. Maksudnya panjang tak ustazah baca? Ustazah baca pendek sahaja. Jadi di sini, okey, kita warnakan dalam kotak itu. Kemudian kita lihat nombor 2. Nombor 2 kita diminta baca dalam wasal, iaitu bersambung.
So, wasal adalah dibaca pendek. So, ar-rasula wa qalu. Mana satu? Ar-rasula ke ar-rasula? Pendek sahaja. Jadi, kita warnakan yang pendek. Okay, kemudian nombor 3. Okay, untuk kalimah, dia minta kita waqaf. Berhenti. Apabila waqaf, kita lihat di bawah panjang 2 harakat. Okay, jadi dibaca az-zununa. Okay, mana satu? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, az-zununa. Okay, nun yang di hujungnya adalah panjang 2 harakat. Okay, yang kedua, az-zununa. Az-zunun. Maksudnya pendek sahaja. Jadi yang mana satu? Jadinya adalah yang pertama. Dibaca panjang. Okay, ni pula nombor 4. Qawarira. Dia minta kita waqaf. Apabila waqaf dibaca dengan bacaan panjang 2 harakat. Jadi pilihan yang mana satu? Okay, kita cari yang mana panjang di belakangnya. Okay, cuba lihat ini. Ini ada tak? Qawarir. Tak ada kan? Dan yang ini pula qawarira. Jadi ia adalah di gambar yang kedua. Kemudian kita lihat nombor 5. Dia minta kita wasal. Dibaca dengan wasal, bersambung. Jika sambung adalah bacaan pendek. Okey, jom kita lihat ini pula. Okey. As-sabila. Okey, ataupun as-sabila. Mana satu pendek? Okey, as-sabila rabbana. Mestilah yang pertama. Jadi kita warnakan yang pertama. Okey, pandai semua anak-anak murid ustazah. Jom kita lihat latihan seterusnya. Okey, baiklah. Jom kita lihat pada muka surat 32. Okey, ini ialah muka surat 32. Di sini kita diminta baca dan warnakan. Tetapi gambar hanya boleh diwarna jika bacaan betul. Okey, jom kita lihat yang pertama. Kita baca betul-betul. Okey, ni makasabu. Sebab dia di hujung, jadi kita baca panjang. Okey, jadinya dah baca dengan betul, warnakan pada kepala lori itu. Okey, kemudian nombor 2, ikut ustazah baca sama-sama. Li syai'in inni. Okey, baca sama-sama tau. Okey, dah baca, warnakan. Kemudian nombor 3, falya'budu. Okey, baca, warnakan. Kemudian nombor 4, yaghlibu mi'atain. Okey, kita lihat betul-betul ya, panjang ke, pendek ke. Okey, bagaimana ustazah nyatakan tadi? Jika ada alif yang bertanda bulat serok, ia tidak memberi kesan apa-apa pun pada bacaan kita. Jadi kita baca sahaja. Okey, nombor 5. Jom kita lihat. Kafaru. Dah sudah. Warnakan. Kemudian nombor 6. Yatlu suhufan. Okey. Jadi warnakan. Kemudian nombor 7. Utul kitab. Jadi warnakan di sini. Kemudian watawasau bil haqq. Okey, baca. Kemudian nombor 9. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin. Okey, warnakan. Okey, jadi boleh nampak kan?
Yang mana satu bacaan yang kita perlu baca panjang, pendek dan yang tidak memberi kesan pada kalimah kita. Okey, jom kita lihat pada latihan seterusnya. Baiklah, jom kita lihat pada muka surat 33. Okey, di dalam muka surat 33 ini, ia minta kita baca dan padankan. Padankan mana yang betul. Okey, jom kita lihat nombor 1 dulu. Nombor 1, ikut ustazah baca. Afa immata. Okey, mana satu yang ada tanda bulat serong, iaitu huruf ya. Okey, jadi kita sesuaikan dengan huruf ya. Kemudian, nombor 2, kita lihat pada kalimah ini, ulaika. Jadi, huruf apa yang bulat serong? Huruf waw. Ustazah bulatkan huruf itu. Senang kita nak kenal. Jadi, kita sesuaikan dengan huruf waw. Kemudian, nombor 3, illa ulul albab. Okey, mana satu huruf yang ada tanda bulat serong? Jadi huruf waw di situ. Jadi kita sesuaikan pada huruf waw. Kemudian nombor 4, banainaha biaidin. Okey, huruf apa yang ada bulat serong di situ? Huruf ya. Jadi kita sesuaikan dengan huruf ya. Kemudian nombor 5, wa malaihim ayyaftinahum. Okey, mana yang ada tanda bulat serong? Huruf ya di situ. Jadi kita sesuaikan dengan huruf ya. Kemudian nombor 6, saurikum daral fasiqin. Okey, yang mana satu? Huruf apa yang ada bulat serong? Cari dan kita bulatkan dulu. Baru kita sesuaikan dengan jawapannya. Itu huruf waw. Kemudian nombor 7, faulaika humul adun. Okey, mana satu yang ada bulat serong? Huruf waw. Maka sesuaikanlah pada huruf waw. Dan nombor 8, min naba'il mursalin. Okey, huruf apa yang ada bulat serong di sini? Ustazah nampak huruf ya. Jadi, kita sesuaikan pada huruf ya. Okey? Okey, anak-anak. Itulah sahaja latihan kita pada tajuk kali ini. Ustazah harap anak-anak dah boleh kenal dan dah boleh baca apabila terjumpa tanda bacaan ini di dalam Al-Quran ataupun dalam Iqra anak-anak semua. Okey? Baiklah, itulah sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi belajar bersama saya. Ustazah harap anak-anak jaga diri, stay safe dan jangan tinggal solat. Juga sentiasalah baca Al-Quran setiap hari. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.